Selamat pagi, salam sejahtera. Keputusan Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, mengkritik keputusan dalam kes Najib boleh dianggap atau boleh dituduh hina mahkamah. Wah, ini satu pendedahan keputusan ataupun analisis yang agak luar biasa. Aku pun terkejut apabila Ashraf Wajdi Dusuki dengan begitu berani dan lantang mempersoalkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Apa yang jadi? Apa yang Ashraf Wajdi Dusuki mengatakan? Beliau mempertikaikan keputusan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam kes rasuah SRC International Sdn Berhad bernilai RM42 juta semalam. Mempertikai keputusan Mahkamah Persekutuan, mahkamah tertinggi di Malaysia, aku tak boleh terima. Kenapa? Kerana Najib sudah mendapat haknya daripada mahkamah tinggi sehingga rayuan dan persekutuan. Keputusan sudah dikeluarkan oleh hakim. Sesiapa pun tidak boleh mempertikaikannya lagi kerana hakim-hakim yang ada di mahkamah itu adalah yang arif lagi bijaksana. Mereka mempunyai pengetahuan, mereka mempunyai pengalaman dan mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Manakala Dr. Ashraf Wajdi Dusuki pula ini, beliau bukan seorang hakim dan beliau mempunyai kepentingan untuk menjaga siapa? Najib Tun Razak berserta dengan partinya sendiri. Tentulah dari sudut ataupun daripada sudut pandang beliau sebagai orang yang berkepentingan kepada Najib dan mempunyai hubungan dengan Najib, pastilah beliau tidak berpuas hati. Tetapi kalau sehingga mengkritik keputusan Mahkamah Persekutuan, itu boleh dianggap sebagai menghina mahkamah, boleh dituduh menghina mahkamah. Ini report yang kita ambil dari Agenda Daily. Kenyataan Ketua Pemuda UMNO itu boleh dituduh sebagai satu penghinaan terhadap institusi mahkamah kerana cuba mempertikaikan keputusan hakim. Malah kenyataannya itu juga boleh mengakibatkan satu kes menghina mahkamah dibuka susulan kenyataannya tersebut. Ashraf berkata, Mahkamah Persekutuan sepatutnya membenarkan permohonan bukti baharu dikemukakan Najib dalam perbicaraan kes SRC Internasional. Tidakkah mahkamah mahu tahu apakah bukti itu? Tidakkah kita semua juga mahu tahu apa yang sebenar-benarnya berlaku? Dan pada akhirnya jika benar-benar bukti-bukti ini mahu ditolak juga, maka tolaklah atas sebab kelemahan bukti itu sendiri, bukannya atas sebab teknikal yang sebenarnya boleh ditimbang atas budi bicara, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Wow, hantaran ini di Facebook lagi itu. Jadi ini satu perkara yang serius, boleh dianggap menghina mahkamah dan ini boleh membuka kepada satu perbicaraan baru khusus untuk Ashraf Wajdi Dusuki, iaitu menghina keputusan mahkamah. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi berkata, dia sebenarnya berasa amat bimbang dengan persepsi rakyat terhadap institusi keadilan. Sebenarnya aku nak bagi tahu secara peribadi sebagai seorang rakyat, aku setuju dan aku gembira dengan keputusan mahkamah ini. Kalau bercakap bimbang tentang persepsi rakyat, aku tak tahulah siapa rakyat itu yang mempunyai persepsi yang seperti dinyatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki ini. Tuntutan Pemuda UMNO sebelum ini bagi mewujudkan tribunal khas bagi menyiasat konflik kepentingan Hakim Nazlan juga bagaikan dipandang sepi pihak berkenan. Sedangkan kebebasan hakim itu adalah asas kepada wujudnya keadilan, katanya. Ketua Pemuda UMNO itu juga berkata dia bersetuju dengan Ketua Hakim Negara yang berkata justice delay is justice denied, tetapi juga menyebut justice lost is justice crossed, sambil mengingatkan bahawa Islam meletakkan keadilan pada tempat yang tertinggi
baik kepada hak mangsa atau hak tertuduh itu sendiri, katanya lagi. Justru kata Ashraf Wajdi, setiap orang seharusnya diberikan hak seluas-luasnya untuk membela diri. Apalagi yang tidak diperoleh oleh Najib. Aku nak tanya kepada Ashraf Wajdi Dusuki, apalagi yang Najib tak dapat haknya. Haknya sudah semuanya dia peroleh. Dia tak masuk penjara terus pun haknya dia dapat. Menukar peguam di saat akhir pun dia sudah dapat. Dia sudah dapat perbicaraan yang adil sehingga di Mahkamah Persekutuan pun dia sudah dapat. Jadi apalagi hak yang tidak didapati secara seluas-luasnya. Kita sudah tentu tidak mahu persepsi buruk rakyat terhadap sistem kehakiman seperti dekade 80-an, 90-an berulang, kata Ashraf Wajdi Dusuki. Saya percaya akan ada hikmah yang Allah akan datangkan. Buat Najib, sekiranya ini adalah ujian maka percayalah dia tidak pernah menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ini bagus. Ashraf Wajdi Dusuki menyadari perkara ini amat baiklah untuk Najib muhasabah diri. Kalaulah dia bersalah, muhasabah diri sedalam-dalamnya. Ada juga yang berlaku, rakyat pasti tidak akan lupa siapa yang telah membawa negara ini ke satu aras yang tidak pernah tercapai sebelumnya. Memang betul apa yang Ashraf Wajdi Dusuki itu katakan, tapi rakyat juga tidak pernah lupa tentang isu skandal keuangan terbesar dunia yang pernah dicipta oleh negara melalui Najib Tun Razak. Malu apa bosku? Macam itulah. Kami tidak akan lupa, kata Ashraf Wajdi Dusuki. Kami pun rakyat tidak akan lupa tentang itu juga. Terdahulu semalam panel 5 hakim Mahkamah Tertinggi dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti tambahan yang dikaitkan dengan kes rasuah SRC Internasional bernilai Rm42 juta. Panel hakim juga sebulat suara menolak permohonan Najib untuk meminta penangguhan perbicaraan rayuan utama dan akhir kes SRC Internasional selama beberapa bulan lagi. Tengku Maimun memutuskan bahawa pihak berkenan mengetahui tarikh perbicaraan yang ditetapkan dari 15 hingga 26 Ogos dan sepatutnya mengambil segala usaha untuk bersiap sedia. Walaupun alasan pasukan pembelaan Najib adalah pasukan yang baru dilantik kerana Najib telah menghentikan pasukan pembelaannya sebelum ini, namun pasukan panel 5 hakim juga mempunyai alasan mengatakan bahawa itu bukan hak mereka untuk mendapatkan masa penangguhan lagi. Mereka tahu kenapa harus tukar saat akhir. Itu dulu untuk malam ini. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang amat menarik ini, yaitu kritikan Ashraf Wajdi Dusuki tentang keputusan dalam kes Najib boleh dituduh hina mahkamah, boleh mengundang perbicaraan baru menghina mahkamah. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.